الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Kesempurnaan ilmu Allah, muka surat 48. Ilmu sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, semua sifat yang berkaitan dengan Allah semuanya sempurna. Sebab itulah disebut sebagai sifat kamalat, sifat yang sempurna. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sama ada di sudut zat ataupun sifat, semua sempurna, tidak ada suatu kelemahan, kecacatan ataupun terbatas. Contohnya ilmu kita terbatas, dia ada sempadan dia. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu di dalam maklumat kita. Antara kita tahu dan juga yang tak tahu, yang tak tahu lebih banyak. Allah Ta'ala semua dia tahu, tanpa sempadan, tanpa had. Jadi tahu ni sama ada benda yang zahir ataupun benda yang ghaib, benda yang nyata ataupun benda yang tersembunyi. Jadi kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala ni tanpa sempadan, tanpa had. Sebab tu disebut bila mukhalafah itu bukan mukhalafah di sudut zat semata-mata, termasuklah mukhalafahnya Allah, tak samanya Allah, berbezanya Allah dengan makhluk di dalam semua, sama ada di sudut zat ataupun segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya'lamullahu ta'ala fil ma'dum fi hali 'adamihi ma'duman wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu wa ya'lamullahu mawjuda fi hali wujudihi wa ya'lamu innahu kaifa fana'uhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaannya. Pada masa ketiadaannya itu sebagai tiada, dan dia mengetahui sebagaimana keadaannya pada masa akan diadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya, dan dia mengetahui keadaannya apabila ia akan binasa. Benda hak tak ada, ketika dia tak ada, Allah Ta'ala tahu. Apa benda yang tak ada? Boleh sebut tak apa benda yang tak ada yang Allah Ta'ala tahu? Mana tak boleh sebut lah, sebab benda tu tak ada, tapi Allah Ta'ala tahu. Nampak? Ketika benda tu tak ada, benda yang tak ada, ketika dia tak ada tu Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui ketika sesuatu benda itu dijadikan. Dan setelah dijadikan pula, Allah Ta'ala tahu pula bila benda tu akan binasa. Setelah dijadikan pula, macam orang ni mati, Allah Ta'ala tahu kita mati bila. Benda-benda yang lain dia akan musnah, hancur, dia akan hilang, semua Allah Ta'ala tahu. Sebelum dia hilang, sebelum dia musnah, Allah Ta'ala tahu. Sebab tu disebut sebagai kesempurnaan ilmu Allah. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan ada dan sebagaimana ia ada, dan apa yang berlaku kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tara idh waqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat mereka ketika didirikan
di tepi neraka untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi. Lalu mereka berkata, wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Orang yang nak diletakkan, nak dihumbankan, dicampak dalam neraka, dia akan menyesal. Sebelum ni tak percaya. Sebagai sebelum ni dia tak percaya adanya azab neraka. Bila dia nampak, mereka rasa ada naik perasaan takut, gerun, lalu mereka nak kembali di atas dunia. Tujuan apa? Untuk beramal. Dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Kami tak akan lawan ayat Allah, tak akan tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami bertaubat, kami menyesal kesilapan-kesilapan yang telah kami lakukan di atas dunia, dan menjadilah kami daripada golongan orang beriman. Sekarang ni kafir, balik ke atas dunia ni kami bertaubat dan kami nak jadi orang beriman balik. Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman, bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Andai kata Allah Ta'ala takdirkan manusia yang kafir, yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikembalikan hidup atas dunia, serupa tu juga. Dia taubat, dia tak beriman, dia buat perangai lama balik. Peluang hidup ni sekali je. Kita nak beramal, kita nak bertaubat sekali je. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu uzur. Ightani khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum datang suatu masa, 5 masa yang lain. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa maksud? Hayataka qabla mautik. Masa hidup sebelum kita mati. Hiduplah nak buat apa? Kerana kalau kata nak beramal. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Sihataka qabla saqamik. Sihat sebelum sakit. Yang ketiga apa dia? Syababaka. Masa muda sebelum datangnya waktu tua. Firawaka qabla syughli. Masa lapang sebelum datang sibuk. Jadi semua benda ni kena beringat. Jangan tunggu masa yang kita tak boleh nak buat apa dah. Tak ada ruang, tak ada peluang dah. Kita nak melakukan sesuatu perkara yang kita inginkan. Ketika kita sakit, ketika kita uzur, ketika kita sibuk, peluang dia tak mari 2-3 kali. Peluang hanya mari sekali je. Jadi ketika dapat peluang sekali, itulah kita kena rebut, kita kena usaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui dengan ilmunya keadaan orang kafir ketika mereka berdiri pada hari kiamat. Peristiwa ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan belum berlaku lagi sekarang ini. Orang kafir dah dunia hadut lawan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala cerita ni benda berlaku di kiamat. Mereka akan diletakkan di tepi neraka dulu sebelum dicampak. Mereka tengok neraka, mereka takut. Allah Ta'ala tahu dah bagaimana suasana, keadaan, perasaan mereka. Perasaan takut, bimbang, susah hati, tu Allah Ta'ala tahu. Sedangkan benda tu tak berlaku lagi. Mereka kafir sekarang ni, sekarang ni tahulah. Nasib mereka di akhirat Allah Ta'ala dah tahu. Bagaimana kedudukan mereka. Begitu juga dengan ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu kedudukan orang beriman. Sekarang ni orang beriman buat apa? Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Di akhirat nanti apakah imbuhan, hadiah yang diperolehi oleh orang yang beriman? Apakah ganjaran, apakah balasan yang dimiliki oleh mereka? Allah Ta'ala tahu. Dengan kata-kata ini, dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa yang akan diadakan. Tak ada lagi benda tu akan diadakan, tapi Allah Ta'ala dah tahu. Imam Abu Hanifah menolak akidah Qadariyah, bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui amalan hamba-hamba sehingga mereka melakukannya. Pegangan Qadariyah, Allah Ta'ala tak tahu kecuali setelah benda tu berlaku. Ini terkeluar daripada i'tiqad al-sunnah wal jamaah. I'tiqad al-sunnah wal jamaah, sebelum berlaku Allah Ta'ala dah tahu. Itu di dalam ilmu Allah. Qadariyah tak. Selagi mana benda tu tak jadi, selagi mana perkara itu tidak berlaku, Allah Ta'ala pun tak tahu. Ini maknanya terbatas maklumat ilmu Allah.
Allah Ta'ala tu ada sempadan, ada hadnya, akan datang tak tahu, sedang berlaku baru dia tahu. Jadi Imam Abu Hanifah nak tolak i'tiqad pegangan Qadariyah. Kata Imam Tahawi, tidak terlindung kepada Allah sesuatu apapun sebelum dia mencipta mereka. Sebelum diciptakan sesuatu makhluk, Allah Ta'ala dah tahu. Dia mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum dia mencipta mereka. Sebelum cipta mereka, Allah Ta'ala akan tahu sesuatu makhluk yang akan dibuat. Itu yang pertama. Makhluk itu pula contohnya manusia. Pertamanya tentang kejadian, sebelum buat tu Allah Ta'ala dah tahu. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh makhluk tu, perbuatan makhluk seperti manusia. Kita akan buat apa? Manusia-manusia yang lain akan buat apa? Sebelum kita buat tu Allah Ta'ala tahu dah. Contohnya kita mari mengaji 10 tahun lepas. Hari ni kita datang mengaji ke sini 10 tahun lepas, sebelum kita jadi lagi, bukan kata 10 tahun lepas. Allah Ta'ala tahu dah sekian-sekian hari bulan kita akan buat apa. Sekian-sekian hari bulan apa yang akan berlaku kepada diri kita. Manusia pun tak ada lagi, perbuatan pun tak berlaku lagi, Allah Ta'ala dah tahu. Tiada had bagi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu Allahu al-qa'ima fi hali qiyamihi qa'iman wa idza qa'ada faqad 'alimahu qa'idan fi hali qu'udihi min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu aw yahdithu lahu 'ilmun walakin at-taghayyura wal ikhtilafi yahdithu 'inda al-makhluqin. Allah mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagaimana sebagai berdiri dan apabila dia duduk. Sebelum berdiri itu Allah Ta'ala tahu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya. Sebelum duduk tu Allah Ta'ala tahu duduk tu duduk macam mana. Contohnya kita kata duduk, kalau sebut duduk, dia ada 2-3 cara. Duduk tinggung, duduk sila, duduk mengelunjur. Jadi manusia ni Allah Ta'ala tahu dah sebelum dia duduk, dan keadaan dia duduk tu macam mana dah ada di dalam maklumat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berlaku perubahan ataupun bertambah ilmu baru kepadanya. Contohnya orang tu dia duduk, macam mana dia nak duduk? Kalau dia nak duduk bersila, Allah Ta'ala tahu dah dia akan duduk bersila, dia tak akan jadi duduk bertinggung, duduk lain daripada pengetahuan ataupun ilmu Allah. Dia tak akan berlaku macam tu. Duduk menerak ke, duduk atas kerusi ke, Allah Ta'ala tahu. Dengan ilmu Allah Ta'ala ni punya hebat, berlaku sesuatu perbuatan itu tidak akan berubah dengan maklumat yang diketahui oleh Allah. Kalau kata duduk bersila, tinggung, duduk atas kerusi. Itu dia bagi contoh duduk, berdiri ke, apa sahaja yang dilakukan oleh manusia. Contoh-contoh yang lain banyaklah, dia tidur macam mana. Mengereng ke, melentang ke, semua Allah Ta'ala tahu sebelum sesuatu perbuatan itu berlaku. Huraian, Allah mengetahui segala apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Semuanya tersingkap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Waktu dan hitungan masa hanyalah ketetapan kepada manusia yang terbatas ilmunya. Besok buat apa? Esok hari, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Itu sempadan masa itu adalah untuk manusia sahaja. Allah Ta'ala sama je bagi dia. Masa-masa yang akan datang ni kita kata kalau fi'il mudhari' fil hal wal mustaqbal. Akan datang tu maknanya esok hari, 2 hari akan datang, 3 hari akan datang, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi bagi Allah Ta'ala ni dia tak ada masa macam tu. Sama saja bagi Allah. Macam Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit dan bumi mengambil masa selama 6 masa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit dan bumi 6 masa. Khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyam
Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi pada 6 masa. Masa tu Allah Ta'ala tak perlukan masa. Dia nak buat 6 masa, 7 masa, 1 masa, kun fayakun, semua boleh. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan tempat. Cuma bila dia kata macam tu, kita terima sahaja. Dia kata buat 6 masa, 6 masa. Dia tidak terikat. Cuma orang duk sebut, kalau kata atas aras terikat dengan tempat, tak terikat. Terikat dengan arah, tak terikat. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Jadi tidak terikat dengan sesuatu. Manusia terikat dengan kiraan waktu, saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekad dan abad. Perkara yang baru dan perkara yang baru ada dan baru berlaku hanya diketahui manusia ketika ianya wujud. Bagi manusia benda tu dah berlaku, dah ada, baru tahu. Dan jika ia sampai kepadanya, atau jika ia mencari maklumat tentangnya, kalau benda tu sampai maklumat, dia tahulah, ataupun dia cari sendiri. Kalau tidak, dia tak tahu juga, walaupun benda tu berlaku. Walaupun dia berlaku, dia tak tahu juga. Di luar daripada maklumat, di luar daripada pengetahuan dia. Tidak ada bagi Allah sesuatu yang dikatakan sebagai maklumat baru. Baru Allah Ta'ala tahu. Dulu Allah Ta'ala tak tahu. Dah berlaku baru tahu. Tak. Dia bukan macam tu. Dia bukan sebagaimana makhluk ataupun sebagai manusia. Pengetahuan makhluk ataupun pengetahuan manusia. Manusia sebahagian daripada makhluk. Tiada sebarang pertambahan dan perubahan ilmu di sisi Allah. Walaupun setiap saat berlaku perubahan, pergerakan dan perpindahan pada makhluk, kesemuanya itu tidak tersembunyi kepada Allah. Ada hari ini orang baru dilahirkan, baru dilahirkan. Ada hari ini ada orang masuk usia remaja, dia tua. Berlaku perubahan, dia sakit, lepas tu dia uzur dan dia mati. Berlaku perubahan-perubahan tu, Allah Ta'ala sebelum berlaku tu dia tahu dah. Nasib-nasib yang berlaku kepada manusia, hari ini dia mati ke, dia sakit ke, aksiden, kemalangan. Berlaku perubahan-perubahan kepada makhluk, dan manusia sebahagian daripada makhluk, semua Allah Ta'ala tahu sebelum berlakunya sesuatu itu kepada makhluk. Fitrah kejadian manusia. Khalaqallahu ta'ala khalaqa saliman minal kufri wal imana summa minal kufri wal imani summa khatabahum wa amarahum wa nahahum faqafara man kafara bi fi'lihi wa inkarihi wa juhudihi wa bi juhudihi al-haq bi khaslani Allah ta'ala iyyahu wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Allah menciptakan manusia dan jin dalam keadaan kosong daripada kekufuran dan iman. Kemudian dia menitahkan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan, keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran dengan Allah. Kebenaran dengan Allah membiarkannya. Ada yang beriman dengan perbuatan, pengakuan dan pembenarannya dengan taufik dan pertolongan Allah. Allah Ta'ala ni dia jadikan jin dan manusia dalam keadaan kosong, maknanya tidak beriman, tidak kafir. Jin sebahagian daripada makhluk Allah yang ditaklifkan oleh Allah supaya melaksanakan hukum syariat. Hukum syariat ni apa dia? Hukum halal, haram, boleh, tak boleh kan? Itu syariat lah. Makruh, haram, sunat. Hukum syariat adalah satu hukum yang datang daripada Allah. Termasuk hukum syariat itu perintah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan termasuk juga larangan. Larangan la taqrabuz zina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Itu hukum syarak yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dua golongan ini, yakni jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Asalnya kedudukan jin dan manusia ni kosong, tidak kafir, tidak beriman. Tetapi dengan perbuatan makhluk itu sendiri, dia jadi kafir.
Jin jadi jin kafir, manusia jadi manusia kafir. Sebab manusia lahir dalam keadaan, apa maksud dikatakan di dalam keadaan tidak beriman dan juga tidak kufur? Tetapi di sana dia ada satu fitrah. Fitrah semula jadi bagi manusia. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya si fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi kepada manusia ni, dia anggap Allah Tuhan dia, Allah pencipta. Itu fitrah manusia sebelum dia jadi kafir, sebelum dia jadi sesat. Kerana apa? Kerana di alam roh mereka telah menerima hakikat ini. Semasa kita manusia berada di alam roh, sebelum dilahirkan, sebelum ditiupkan roh kepada jasad, dia roh jadi dulu. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala tanya manusia, roh manusia, adakah aku Tuhan kamu? Semua roh manusia beriman. Roh manusia kafir kata, bala syahidna. Kami terima kamu Tuhan kami. Jadi dalam keadaan roh itulah, bila dah roh itu ditiup masuk ke dalam jasad manusia dan manusia dilahirkan, dia lahir dalam keadaan macam itulah, fitrah. Mengiktiraf Allah Tuhan, bukan berhala, bukan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang kafir. Kalau begitu, kenapa jadi kafir? Kenapa jadi sesat? Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ibu bapa dia lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Maknanya peranan pendidikan, didikan daripada keluarga, ibu bapa secara khusus. Juga berdasarkan kepada dalil-dalil alasan yang lain selain daripada didikan keluarga, persekitaran, suasana persekitaran ataupun sekeliling. Okey, di rumah ni okey dah, ajar semayang, anak-anak diajar semayang, berakhlak dengan akhlak yang baik. Di keluar rumah, tarikkan luar tu pun penyebab dia jadi rosak, dia jadi sesat. Kadang-kadang daripada keluarga yang baik boleh jadi kufur juga, boleh jadi sesat juga. Sekarang ni kita duk tengok macam-macam kan, dalam Facebook, dalam TikTok, kita tengok orang dari menghina agama Islam, remaja-remaja ni. Di antaranya dia ambil arak, dia kata ini arak, dia pun cerita arak, lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Penghinaan terhadap agama, mempersendakan benda yang diharamkan oleh Allah, seolah-olah macam arak tu halal sebab baca Bismillah. Minum satu kesalahan, kalau minum sahaja hukum dia haram, sebab arak salah satu daripada minuman yang ditegah di dalam agama. Dia mempersendakan pula, dia boleh jadi murtad pula. Di antara perkara yang membatalkan syahadah, sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab akidah, di antaranya muqaddimah kitab Mustika Hadis, bab membatalkan syahadah, dia memasukkan salah satunya minum arak baca bismillah. Yang terbaru sehari dua ni pula, beberapa orang remaja Melayu kita yang mengaku agama Islam, ketika menghuraikan tafsir terjemahan qul huwallahu ahad, Allahu samad, dia kata qul huwallahu ahad, Nabi Muhammad itu adalah ahad. Allahu samad, Nabi Muhammad tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Nabi Muhammad tak sama dengan sesuatu. Akidah lari tak? Murtad dah faham macam tu. Tapi mungkin kita cek balik, tengok ibu bapa beragama Islam. Sebab lahir-lahir manusia ni memang fitrah nak kepada agama Allah, nak kepada Islam. Itu sifat semula jadi manusia, hati dia bersih sebelum dirosakkan. Dirosakkan dengan keluarga ataupun suasana sekeliling dia. Jadi tu yang jadi sayang tu. Asal-asalnya jadi okey, baik, tetapi dirosakkan dengan faktor-faktor yang lain, faktor luaran, didikan keluarga ataupun suasana sekeliling. Dia kata keingkaran dan penentangan terhadap kebenaran dengan Allah, membiarkannya. Ada yang beriman dengan perbuatan pengakuan dan kebenaran dengan taufik dan pertolongan Allah. Kesimpulannya, asalnya kosong lah. Hak jadi kafir itu pilihan sendiri ataupun didikan keluarga tadi. Allah Ta'ala bagi jadi dalam keadaan tidak beriman, dia tidak kufur. Tetapi asal-asalnya memang nak kepada
fitrah semula jadi. Selepas Allah Ta'ala bagi jadi pula, walaupun dalam keadaan kosong, summa khatabahum wa amarahum wa nahahum. Ini yang penting ni. Kemudian Allah Ta'ala mengarahkan supaya melakukan sesuatu dan melarang daripada melakukan sesuatu. Maknanya mengarahkan buat benda baiklah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Larang jangan buat maksiat, jangan buat dosa, itu larang. Bila datangnya arahan ataupun khitab, masa tu pula tengok manusia. Dalam keadaan manusia tu terima ataupun tidak. Hak ada beriman, hak tak terima jadi kafir. Jadi nak ceritanya, selain daripada fitrah yang Allah Ta'ala bagi jadi keadaan manusia ni, fitrah nak kepada agama asal. Sebab Nabi Adam sendiri adalah Islam dan beriman kepada Allah. Semua manusia dalam keadaan asal-asalnya beriman. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa munzirin. Beriman Nabi Adam, lepas tu bila zurat-zurat dia ni akan sebahagian jadi beriman, sebahagian kafir kerana pilihan sendiri. Sebab itu Abu Hanifah nak terangkan, setelah datangnya arahan dan perintah Allah, hak jadi kafir dan ada yang jadi beriman, pilihan sendiri. Setelah datang arahan dan juga larangan, masing-masing mempunyai pilihan. Ada yang pilih jadi kafir, ada yang pilih jadi beriman. Selain daripada faktor didikan tadi. Selain daripada faktor didikan, yang keduanya berdasarkan kepada pilihan sendiri. Huraian, Allah menciptakan manusia di atas fitrah, iaitu semua manusia berpotensi untuk menjadi mukmin. Nampak? Dan ataupun kafir. Setiap manusia mempunyai persediaan untuk menerima Islam dan sebaliknya. Wa huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang mengaturkan kejadian kamu. Maka ada sebahagian daripada kamu yang kafir dan ada sebahagian daripada kamu yang beriman, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing. Namun Allah tetap memberikan petunjuk kepada manusia. Dia suruh, dia larang. Suruh buat baik, larang buat jahat. Lepas tu manusia pilih. Macam mana nak kata salah? Nak kata salah Allah sebab dia tu jadi kafir, dia jadi sesat, tak beriman. Tak ada, salah dia sendiri sebab pilihan dia. Selepas tu pula dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk jalan kafir, jalan beriman. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala bagi petunjuk, tunjuk jalan Islam, jalan beriman, jalan syurga. Dan yang kedua Allah Ta'ala tunjuk jalan kafir, jalan sesat, jalan neraka. Jadi kita pilih jalan mana? Berlaku beriman hasil daripada pilihan. Hidayah memang milik Allah, dan Allah Ta'ala bagi kerana pilihan dia untuk menerima hidayah. Jadi kafir bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi jadi kafir, Allah Ta'ala bagi jadi sesat kerana pilihan dia sendiri. Jadi maknanya terimalah di akhirat besok hasil daripada, kita tuailah, kita terimalah hasil daripada apa yang kita pilih atas dunia. Pilih beriman baik, hasilnya syurga. Pilih kufur sesat, maka hasilnya neraka. Jadi isunya di sini tak boleh nak menyalahkan Allah bila Allah Ta'ala menghukumkan seseorang itu dengan kesesatan, dan lantaran daripada kesesatan dicampur ke dalam neraka. Nak kata salah Allah, tak boleh. Sekali-kali tak boleh. Itu berdasarkan kepada pilihan sendiri. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya akan jalan-jalan, sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran ataupun menderhaka. Oleh kerana manusia tidak boleh merasa cukup dengan panca indera serta daya akal sebagai sumber maklumat, maka Allah mewahyukan melalui para rasulnya untuk menunjukkan manusia kepada jalan hidayah. Dengan itu terselahlah kepada manusia jalan yang benar dan salah. Panca indera yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, dengan mata kita, telinga kita, tangan kaki kita ni, sebenarnya kita mampu mencari kebenaran. Kita buatlah perbandingan agama-agama kan, agama Islam dan agama yang lain, dengan menggunakan akal, panca indera kita, telinga kita, kita dah boleh beza. Di sudut ibadat pun dah cukup. Di sudut ibadat, bagaimana cara orang Islam beribadat?
dengan orang kafir beribadat. Ibadat cara dia kan. Kita ni kena bersucinya, menutup auratnya, menghadap kiblat, tertib cukup sempurna. Bab makan minum, tengok makanan orang Islam macam mana, makanan orang kafir macam mana. Kalau kita tengok di Thailand sana, di Vietnam, tak ada benda yang tak boleh dimakan. Kalau kita kata babi, anjing, kucing tu kecil lah. Segala benda ni, segala binatang semua boleh makan. Tak kira benda membahayakan kesihatan ke, kotor ke, jijik ke, memudaratkan, tak kira. Bab makanan boleh beza, cara ibadah boleh berbeza. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala punya sayang kepada manusia ni dengan panca indera, boleh dah nak kaji, nak cari kebenaran, boleh cukup. Nak cari hak agama mana betul, boleh cukup. Tapi Allah Ta'ala ni sayang lagi, utuh rasul pula pergi ajak. Diutuskan rasul dan dibekalkan kitab, turun Quran pula. Tugas kerja peranan rasul ini mensyarahkan, menghuraikan apa yang ada di dalam Quran. Sampai lagu tu Allah Ta'ala nak kita dapat hidayah, nak supaya kita beriman. Oh, zalim sangat kita ni kalau kita tak beriman, kita jadi kafir, kita jadi sesat. Allah Ta'ala sayang sangat. Berbagai-bagai kaedah Allah Ta'ala ketengahkan untuk kita jadi orang beriman. Duk jadi sesat tu memang teruk sungguh lah tu. Selain daripada panca indera yang Allah Ta'ala bagi, suruh mengkaji. Di antaranya akal, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, wa liyatazakkaru ulul albab. Akal ni berperanan untuk berfikir, mencari kebenaran. Sebab tu Allah Ta'ala bagi akal. Beza kita dengan binatang akal. Allah Ta'ala atau rasul pula ajak manusia turun Quran. Kita kata rasul tak ada sekarang ni, dah wafat 1400 tahun lebih dah. Tapi ada pewarisnya, ada penyambung kerja rasul, iaitu ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kepada rasul, kepada nabi-nabi. Ulama ni lah yang berperanan sebagaimana peranan yang pernah dilakukan oleh rasul. Maknanya menyampaikan, ajak orang jadi baik. Ini orang duk lawan, ulama kutuk, ulama caci, ulama macam mana kita nak jadi baik? Mereka ni ajak kepada kebenaran, ajak kepada agama, ajak kepada mengenal Allah dan mengenal rasul. Tak boleh dimusuhi. Kalau ada perbezaan, tidak perlu dimusuhi. Sebab mereka, jasa mereka terlalu banyak di dalam mengembangkan agama Islam. Apabila manusia mencapai kematangan akal, iaitu akal yang mampu memikir dan memahami tentang perkara agama, Allah menitah mereka dengan perintah melakukan kebaikan seperti keimanan dan ketaatan, dan larangan daripada kejahatan seperti kufur, syirik dan maksiat. Itu larang. Hak baik Allah Ta'ala suruh. Semuanya ini melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap manusia diberikan kuasa untuk memilih. Manusia menjadi kufur dan ingkar kerana itu pilihannya. Bukan kata ini takdir Allah jadi beriman, takdir Allah jadi kafir. Tak, itu pilih dia sendiri. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong, takabur di muka bumi, dengan tiada alasan yang benar daripada memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika ada melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Sebab tu jadi sesat. Tengok bukti, dia tak beriman, dia tak percaya, dia tolak. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah, petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan. Itu pilihan sendiri, sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Hak jalan petunjuk, hidayah dia tak ikut, dia nak ambil jalan sesat juga. Allah Ta'ala dah terang tadi, jalan beriman, jalan kafir, jalan beriman, jalan syurga, jalan neraka. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ayat Allah terbagi kepada dua: ayatul maqru'ah wa ayatul manzurah. Ayat yang dibaca. Yang pertamanya ayat yang dibaca, iaitu Quran. Bila dia baca, dia tak terima Quran ni. Berat, tak terima Quran. Ataupun ada juga satu golongan di Malaysia ni yang dipanggil Jemaah Quran Malaysia.
Jumaah Al-Quran jam. Dia terima Quran, tapi hadis pula dia tak terima. Ada ramai. Dia kata hadis daripada manusia, Quran tak apalah daripada Allah. Manusia ni boleh jadi tipu. Dia boleh angkat Nabi lagu tu. Ataupun Nabi dia percaya, tetapi nak pastikan betul ke kata Nabi, sebab melalui periwayatan, melalui perawi-perawi ni boleh jadi menipu. Dia andai macam tu. Sedangkan nak jadi perawi ni melalui tapisan yang sangat ketat. Nak jadi perawi hadis ni, kerana apa ditapis dengan begitu ketat, begitu payah, begitu sulit, untuk memastikan supaya tak berlaku penipuan terhadap Nabi. Nampak? Maka tak ada alasan kita nak tolak Quran dan nak tolak hadis Nabi. Jadi bila ada ayat-ayat yang memerintahkan mereka melakukan suatu perkara, mereka tak terima, tak ikut, tak imani, mereka tak percaya. Okey, tadi kita sebut ayat terbahagi kepada dua, iaitu ayat Al-Quran. Itu tanda kebesaran Allah, Quran itu sendiri. Dan Quran, mukjizat Nabi SAW kekal sehingga kiamat. Tidak sebagaimana mukjizat-mukjizat yang lain yang dikurniakan kepada para rasul dan para nabi sebelumnya. Yang keduanya, tanda kekuasaan Allah selain daripada Quran adalah ayatul manzurah, ayat yang dilihat, diperhatikan. Yakni kejadian alam, kejadian langit dan bumi, kejadian makhluk, kejadian manusia, itu ayat. Ayat maknanya tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Okey, tak ingat Quran, dia tak faham Quran, tak apa. Ada lagi ruang untuk dia beriman. Apa dia? Dia tengok kejadian alam. Alam ni jadi dengan sendiri ke? Langit bumi ni jadi dengan sendiri ke? Mesti ada pencipta dia. Siapa mencipta dia? Adakah Tuhan yang lain daripada Allah yang menciptanya? Tok-kong berhala boleh ke buat alam ni? Buat langit, buat bumi? Jawapannya tak boleh. Siapa buat? Allah. Jadi kena beriman kepada Allah. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia kepada manusia. Sifat Allah, sifat Tuhan ni, di antara sifat Allah adalah mencipta. Selain wujud qidam baqa tadi kan, kita belajar. Di antara sifat Allah, senang je, bersifat mencipta. Dalam keadaan orang Confucius di zaman Nabi, orang pening, siapa Tuhan? Hak kami buat berhala ni bukan Tuhan lah. Berhala ada buat daripada batu, daripada kayu, daripada buah kurma. Tu yang dia buat berhala ya. Di zaman jahiliah dulu, buat Tuhan daripada buah kurma. Lepas tu bawa lah Tuhan dia ni ke mana-mana. Bila rasa lapar, dia tarik telinga sikit makan. Buah kurma kan boleh makan. Tarik hidung, tarik tangan, akhirnya habis, hancur. Sebab tu ketika mereka dah masuk dalam Islam, mereka ketawa balik perbuatan-perbuatan bodoh yang mereka buat masa dalam kesesatan dulu. Jadi, kejadian alam ini membuktikan di sana ada Allah. Di sana ada kuasa pencipta. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi orang kafir itu Tuhan macam mana? Hak kami sembah ni bukan Tuhan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Tuhan mana? Hak kami sembah ni bukan Tuhan kan? Allah Ta'ala kata alladzi khalaqakum. Tuhan itu bersifat mencipta. Di antaranya mencipta kamu sendiri. Berhala-berhala yang kamu sembah ni, adakah dia buat kamu? Dia cipta kamu? Padan dengan satu ayat ni je untuk mengenal Allah. Untuk meninggalkan sembahan-sembahan berhala itu, padan dengan ayat ni cukup. Banyak lagi ayat-ayat memperkenalkan tentang sifat Allah. Di antaranya allazi khalaqakum. Tuhan itu adalah menjadikan kamu. Bukan itu sahaja, walladzina min qablikum. Tuhan itu menjadikan nenek moyang kamu. Sifat Tuhan adalah sifat mencipta. Tak cukup pada tu lagi, allazi min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Menjadikan bumi sebagai hamparan. Berhala boleh buat bumi, tempat yang kamu berjalan, tempat yang kamu jejak.
Bukan itu saja, ada lagi. Buat langit sebagai atap. Berhala boleh buat, Tok Kong boleh buat. Tuhan-tuhan yang kamu sembah yang selain daripada Allah boleh buat. Wa anzala minas sama'i ma'an. Tak, bukan itu sahaja, ada lagi. Menurunkan air hujan daripada langit. Setelah menurunkan air hujan daripada langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahan itu rizqan lakum. Kalau dulunya buah kurmanya, buah tin, buah zaitun. Sekarang ni buah-buah apa? Manggihnya, doyannya, langsat, pisang, sayur-sayuran, sawi, timun, macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang sebagai sumber rezeki manusia. Siapa buat tu? Siapa buat? Berhala ke? Tok Kong ke? Siapa buat? Senang je nak kenal Allah. Sebab tu baca Quran. Nak kenal Allah, baca Quran. Kalau kenal Allah Ta'ala tak melalui Quran tu, yang jadi mampu tu jadi sesat. Dia kenal selain daripada Quran dan hadis, menunjukkan daripada akal lah, daripada logik sendiri. Oh, Tuhan macam ni, macam ni, macam ni. Dia mensifatkan Tuhan yang tidak disifatkan oleh Allah dalam Quran, yang tidak disifatkan oleh Nabi dalam hadis. Sebab tu dia pening. Di antaranya tauhid falsafah tu lah. Dia jadi pening lah, sebab dia buat andaian Tuhan tu berdasarkan kepada pemikiran dia. Kita orang Islam yang beriman, yang berpegang kepada manhaj salaf ini, nak kenal Allah cukup senang. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran hadis, Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, okey, sudah, jelas. Hak tak sebut, tak payah kita nak fikir. Sebab dan masalah ketuhanan tak boleh buat andaian. Dalam bab fiqh itu cerita lain, dah kita bahas dah dalam bab ilmu fiqh. Di bab nak kenal Allah. Dia kata Allah menyatakan sebab-sebab mengapa dia memalingkan manusia daripada kebenaran itu. Kerana apa? Sikap takabur mereka dan tidak mahu mengikut jalan petunjuk, malah berterusan di atas jalan yang kesesatan. Di antara makhluk yang jadi sesat, Allah Ta'ala kata sesat, kafir, masuk neraka ni apa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, enggan tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Wastakbara, sombong. Manusia ni di antara sebab jadi kafir, jadi sesat kerana sombong, tak nak ikut kebenaran. Baca Quran hadis tak nak ikut akal juga. Hak sekarang ni pun banyak jadi macam tu. Quran hadis dia tak terima. Sebab dia kata Quran hadis ni payah. Yang nak kena beramal terus dengan Quran hadis ni ulama. Kita orang ni orang awam tak payah beramal dengan Quran hadis. Jadi Quran hadis ni diturunkan untuk ulama ke? Bukan untuk seluruh manusia. Quran kata seluruh manusia, bukan untuk ulama je. Ulama pun kena ambil Quran hadis sebagai panduan. Orang awam macam kita pun kena ambil Quran hadis sebagai panduan. Kita ni tak menguasai ilmu alat, macam mana nak faham Quran? Sebab tu kita mengaji. Sebab kita tak kuasai lah yang kita mengaji. Nak beramal dengan sesuatu ayat Quran ataupun sesuatu hadis itu kena ada maklumat, kena ada ilmu, kena tahu. Itu yang sebab tu kita mengaji. Tapi tak bolehlah dengan sebab kita tidak menguasai ilmu alat, tak menguasai beberapa ilmu untuk memahami Quran hadis, menyebabkan kita tolak, menyebabkan kita takut dengan Quran, menyebabkan kita jauh dengan Quran. Tak boleh. Pengertian taufik. Seseorang yang dapat mengikuti jalan hidayah dikatakan sebagai mendapat taufik. Taufik ialah keselarasan antara kehendak hamba, qada dan qadar Allah. Ia merangkumi kebaikan, kejahatan dan merupakan saadah, kebahagiaan, dan syakawah, kecelakaan dan kesengsaraan. Taufik ini kita nak, Allah Ta'ala pun setuju benda yang kita nak, dapat. Allah Ta'ala bagi takdir dia sebab kita pilih yang tu. Tetapi umumnya taufik bermaksud apa yang selaras dengan qada dan qadar, membawa kepada saadah, kebahagiaan. Sebagai ilhad, ungkapan tentang condor dan sengit, khusus pemakaiannya kepada condong kepada kebatilan. Ini ada dalam kitab Al-Marisawi Syarh Fiqhul Akbar, halaman 16. Sesiapa yang memilih kebenaran maka dipermudahkan jalan untuk kebahagiaan. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan kepada segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik,
maka sesungguhnya kami memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan syurga. Sebaliknya buruk jika manusia memilih kesesatan setelah mana dia mendustakan penghabaran dari pihak Allah. Jadi taufik ni apa dia? Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Taufik ini maknanya kehendak Allah dan kehendak manusia ni selaras. Secara umumnya, kalau manusia nak buat jahat, Allah Ta'ala tentukan kepada kejahatan. Nak buat baik, Allah Ta'ala tentukan kepada kebaikan. Tetapi biasanya taufik digunakan kepada benda-benda yang baik, benda-benda yang membawa kepada syurga, kepada pahala, kepada kebaikan. Bila kita nak buat baik, di sisi Allah, memang Allah Ta'ala pun kita nak kita jadi baik, maka selaras tu yang jadi baik. Tu dah kita melakukan kebaikan kerana adanya taufik. Hidayah pula apa dia? Tunjuk. Setelah dapat tauhid, tunjuk pula jalan-jalan untuk memperolehi taufik daripada Allah, jalan kebaikan. Hidayah maknanya petunjuk. Allah Ta'ala tunjuk, dia datang mengaji, dia baca Quran, dia faham Quran, faham hadis Nabi. Dia nak terima taufik itu, ditunjukkan jalan-jalan sebagai wasilah untuk dia mendapat kebenaran. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa. Ini kalau orang bersedekah. Wa saddaqa bil husna, dia yakin dengan sedekah tu dapat ganjaran pahala, hasilnya masuk syurga. Fasanu yassiruhu lil yusra, Allah Ta'ala mudah jalan dia ke syurga. Itu yang termasuk yang hadis yang kita baca semalam. Bila sahabat kata, afala nattakilu ya Rasulullah, kenapa kita tak berserah kepada Allah Ta'ala sahaja, sedangkan takdir, qada ketetapan Allah. Serah kepada Allah, tak payah beramal lagi. Nak beramal apa? Takdir dah tetap nasib kita syurga neraka. Lalu Rasulullah kata, kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Tengok dalam ayat ni pun jelas. Setiap sesuatu yang dimudahkan itu, yakni sesuatu yang dijadikan untuknya. Maksudnya, seseorang dijadikan sebagai ahli syurga, dimudahkan amalan-amalan untuk masuk syurga. Seseorang yang dijadikan ahli neraka, dimudahkan jalan untuk masuk neraka, dibuat maksiat. Jadi kalau gitu, takdir saja tanpa berlaku, tidak ada peranan daripada manusia, tak. Tadi dah kita sebut asal manusia tu dia boleh jadi kafir, dia boleh jadi beriman. Dan Allah Ta'ala turunkan Nabi, turunkan Quran, utuskan Nabi, turunkan Quran. Jadi Allah Ta'ala suruh buat baik dan larang buat jahat. Di situ manusia tu pilih apa? Nak ikut jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, ataupun nak ikut jalan kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Allah Ta'ala dah bentangkan kedua-dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Jadi ayat ini menerangkan kalau dia buat baik, dia percaya kebaikan yang dia buat itu dapat pahala masuk syurga, dia mudah masuk syurga. Adapun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya orang-orang yang bakhil daripada perbuatan kebajikan dan merasai cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik. Kan dapat pahala buat baik pun, sedekah pun tak dapat pahala, tak percaya pahala, tak percaya syurga. Memang layak masuk neraka. Sebab kebaikan, hasil daripada kebaikan memperolehi pahala, dia tak percaya. Sebab tu dia tak bersedekah, sebab tu dia kedekut. Dia memadai apa yang ada, rasa dia terlepas daripada azab Allah, rasa tidak perlu beramal lagi untuk menyelamatkan dia daripada api neraka. Dia rasa padan, dia rasa cukup. Layaklah masuk neraka. Dia tidak melakukan kebajikan dan dia tidak meyakini bila buat baik itu dibalas dengan pahala dan syurga. Dia tak yakin. Maka tidak yakin terhadap janji Allah, maka kufur. Dia tak yakin juga dosa-dosa kejahatan yang dia buat itu penyebab kepada neraka. Dia tak yakin. Dia buat dosa, buat kemungkaran. Layaklah masuk neraka. Dia permudahkan jalan-jalan masuk neraka. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sebenarnya Allah jugalah yang melimpahkan kurniaan kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum hakam syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Perjanjian alam arwah. Akhraja zuriyata Adam
min sulbihi faja'alahum uqala'a fakhatabahum wa amarahum bil imani wa nahahum 'anil kufri fa aqarru lahu birububiyyati fa kana dhalika minhum imanan fahum yuladu 'ala tilkal fitrah wa man kafara ba'da dhalika faqad baddala wa ghayyara wa man amana wa saddaqa faqad thabata 'alaihi wa dawama. Allah mengeluarkan zuriat Adam daripada tulang sulbinya dan menjadikan mereka orang-orang yang berakal. Allah Ta'ala sertakan manusia ini dengan akal. Kepada mereka akal, kemudian Allah menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman dan menegah mereka daripada kufur. Mereka mengakui rububiyah Allah, maka itu berarti mereka beriman. Maka mereka dilahirkan dengan fitrah itu. Fitrah beriman, fitrah percaya kepada Allah, itu yang dimiliki oleh semua manusia semenjak dia dilahirkan. Sesiapa yang kufur selepas itu berarti dia telah menukar dan mengubah fitrahnya. Sebaliknya sesiapa yang beriman dan membenarkannya seperti itu, berarti dia telah tetap teguh di atasnya. Kembali kepada asal tadi kita sebut, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Daripada alam roh tu tadi, dilahirkan dalam keadaan fitrah, menerima keimanan, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima kebenaran. Dan Allah Ta'ala turunkan perintah-perintah dia dan turunkan larangan-larangannya. Lepas itu manusia pilih. Bermula daripada tarikh itulah berlaku kesilapan dia. Dia pilih kekufuran, dia pilih kesesatan, dia pilih jalan ke neraka. Masa tarikh itu, bermula daripada tarikh itulah dia salah. Asalnya memang okey lah, sebab dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi sesat, jadi kufur ni kerana pilihan. Bukan kerana asal-asal tu kufur dah, kafir dah, tak percaya kepada Allah. Tak, asal-asal percaya kepada Allah. Manusia ni, bayi-bayi yang dilahirkan, contohnya, kalau ibu bapa dia kafir sekalipun, tapi ibu bapa ni tak tekan sangat supaya jadi kafir, akhirnya dia boleh kembali kepada Islam. Dia tengok tak diasak dengan pemikiran-pemikiran kufur. Bila kita dakwah, dia senang masuk Islam. Tapi bila diasak, Islam ni ekstrim, ganas, Islam ni tak betul, dia akan berubah daripada fitrah asal tadi. Apatah lagi kalau orang Yahudi, anak cucu mereka dididik supaya bermusuh dengan Islam. Dan Allah Ta'ala bersebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tak redha orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Kalau ibu bapa kafir sahaja, dia sesat. Tapi anak-anak dia tidak meracuni pemikiran anak-anak, tidak menghasut anak-anak supaya menentang Islam. Anak-anak yang lahir daripada fikrah Islam tu, dia mudah nak terima Islam. Sebab tidak dihasut, tidak dirosakkan pemikiran yang suci, pemikiran yang bersih tadi, kerana dalam keadaan fitrah. Huraian, sejak di alam arwah di zaman Alastu, manusia telah memberi kesaksian tentang rububiyah Allah. Mengaku dah Allah Ta'ala Tuhan mencipta. Rububiyah bermaksud mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan mentadbir. Bukan buat saja, dia uruskan apa yang dia cipta. Contohnya Allah Ta'ala buat alam, Allah Ta'ala uruskan alam ini kesemuanya, dan tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Yakni mereka mengakui Allah itu Rabb. Allah itu Rabb mereka, maknanya pencipta mereka, yang mencipta dan mentadbir segala urusan mereka. Ini berarti mereka mengakui kewajipan mereka sebagai makhluk dan sebagai hamba dengan tugas ubudiyah. Tugas ubudiyah, tugas mengabdikan diri kepada Allah setelah kita mengiktiraf rububiyah Allah. Setelah kita mengiktiraf, mengakui, kita akur Allah Ta'ala itu Tuhan pencipta dan mengurus, lepas tu kita sembah. Itu jadi kepada kita telah masuk tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Setelah mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan pencipta, yakni pengabdian dan ketaatan kepada secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana wa an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah
wahai Muhammad, ketika manusia mengeluarkan zuriat ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, dan yang demikian supaya kami tidak berkata kepada hari kiamat kelak. Dengan demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Allah Ta'ala tak nak kita bagi alasan di akhirat besok. Kami tak tahu, kami tak faham kerana tak diberi tahu. Sebelum lahir lagi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, masa di alam roh dah cerita. Allah Ta'ala tanya, adakah aku Tuhan kamu? Orang mengaku semua. Dengan fitrah itulah dia lahir dalam keadaan suci, mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Cuma sebagaimana yang disebutkan tadi, selepas lahir itu ibu bapa berperanan merosakkan akidah anak-anak dan juga suasana sekeliling, masyarakat yang mentarik anak-anak ni supaya jadi sesat, jadi rosak. Hak duk jadi pengikut ayah pin, pengikut ajaran sesat ni kerana terpengaruh ibu bapa mereka beragama Islam. Jadi asal-asalnya semua jadi baik mereka tu, okey mereka semua. Mereka berada di dalam menerima fitrah bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan. Adalah satu inayah yang Allah dan keadilan Allah. Dan keadilannya adalah satu inayah Allah dan keadilannya kepada sekalian manusia, bahawa dia mencipta manusia di atas fitrah, pertolongan dan juga keadilan secara sejahtera, iaitu pengakuan mereka bahawa Allah adalah pencipta dan pengatur urusan mereka, dan hanya dia sahaja yang layak disembah, Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Bila dah kita tahu Allah Ta'ala yang mencipta kita, bersifat mencipta, iaitu bersifat dengan rububiyah, hasil daripada pengiktirafan Allah Ta'ala itu memiliki rububiyah, mencipta dan mengatur, kita sembah dia. Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Setelah itu, jika manusia menyeleweng, sama ada dia kufur ataupun syirik, maka dia sendiri berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan meninggalkan fitrah yang sebenar. Fitrah mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Tiba-tiba dia jadi syirik, dia tolak fitrah asal semula jadi dia. Kejadian semula jadi dia di alam roh sehingga dia dilahirkan, itulah fitrah yang betul, yang dipegang, yang diberitahu oleh Allah, yang dididik, diasuh oleh Allah, manusia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Tiba-tiba dah berlaku, dah tarikkan tadi daripada suasana sekeliling tu, orang tarik jadi kafir, jadi sesat, dia tolak dah, dia terima kekufuran dan kesesatan, dia tolak dah fitrah asal kejadian dia. Itu fitrah, iaitu fitrah mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Hak duk jadi kafir tu maknanya teruk dibuat zalim diri sendirilah. Itu pilihan dia. Dia telah merosakkan diri dia sendiri. Macam manusia dilahirkan di dalam keadaan sihat. Umumnya manusia sihat, walaupun segelintirnya sebagainya sakit dalam kandungan ataupun sakit ketika dilahirkan. Kebanyakannya sihat. Hak jadi penyakit itu sebab apa? Buat sendiri, usaha sendiri. Sagam, daun ketung, ganja, apa dia lagi? Rokok, dadah dan perkara-perkara yang sewaktu dengannya. Pilihan sendiri kan? Pilihan sendiri. Asalnya sihat. Begitu juga kedudukan fitrah manusia, asalnya okey. Rosak fikrah pegangan mereka kerana pilihan. Sebab itu dia kata, setelah itu, jika manusia menyeleweng sama ada dia kufur ataupun syirik, asalnya tak kufur, asalnya tidak syirik, maka dia telah sendiri berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dengan meninggalkan fitrah yang sebenar. Dia sendiri yang merosakkan diri dia, bukan kerana Allah. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu dan mengutuskan para nabi untuk mengingatkan manusia akan fitrah itu, akan fitrah ini. Manusia dicipta dengan fitrah iman, yakni kecenderungan beriman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam beriman. Bahawa Nabi Adam dah meninggal dunia, orang jadi kafir balik, sembah berhala. Utus lagi Nabi yang berikutnya, ajak orang kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Mati Nabi yang kedua, jadi sesat balik. Allah telah utus Nabi yang ketiga, ajak orang supaya beriman kepada Allah, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Nabi yang ketiga meninggal dunia, naik Nabi yang berikutnya. Lepas tu, selepas Nabi yang berikutnya meninggal, orang pula sesat pula. Manusia ni sembah berhala, sembah tokong. Allah Ta'ala ni sayang, dia tak lantik Nabi dan Rasul ni seorang je.
Hak yang dikenali dalam Quran tu 25 Nabi lagi Rasul. Tapi banyak lagi Nabi dan Rasul ini yang tak disebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Demi sesungguhnya pada setiap umat itu kami membangkitkan seorang Rasul untuk mengajak manusia supaya sembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Nabi Adam meninggal dunia, ajaran Nabi Adam ni cuba diselewengkan. Lama-lama jadi sesak sembah berhala, sembah tokoh. Contohnya dari zaman Nabi Nuh. Dilahirkan dalam keadaan masyarakat, umat dia, kaum dia sesat, sembah berhala. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ingatlah ketika kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh kata, wahai kaumku, sembahlah Tuhan Allah, Tuhanmu. Ma lakum min ilahin. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Berdakwahlah, bertukuh lumuh, bekerja keras. Nabi Nuh ni tadi ajak orang jadi beriman. Sebahagiannya terimalah. Yang beriman kepada Nabi Nuh ni sedikit nak dibandingkan dengan yang kufur kepada Allah. Hampir 1000 tahun berdakwah, sikit sangat yang beriman. Lepas tu Nabi Nuh mati. Hak duk ikut ni pula lama-lama meninggal. Orang yang mewarisi syariat Nabi Nuh ni meninggal. Wujud pula satu kaum lain, generasi baru, sesat pula. Allah telah utus pula Rasul lagi. Nak selamat, tak nak bagi jadi sesat, tak nak bagi jadi kafir. Penyayangnya, pemurahnya Allah, pengasihnya Allah. Kalau hadut dalam neraka tu jahat sangat. Kalau kita tengok dalam Quran hadis ni, manusia-manusia yang dicampur dalam neraka hak terlalu jahat. Bukan calang-calang jahat. Sebab Allah Ta'ala buat salah macam mana pun diampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ni dia bukan macam makhluk. Kita kalau orang buat salah dengan kita, paling tinggi kita maafkan. Nak kata kita sayang kepada orang yang buat salah dengan kita, taubatlah orang kita tak sayang. Kadang-kadang ada dalam hati kita perasaan dendam, tak puas hati lagi tu. Walaupun okeylah, maaf. Hari raya orang minta maaf. Masuk bulan Ramadan pun dalam grup WhatsApp minta maaf semua kan. Sempena bulan Ramadan yang mubarak ni, saya minta maaf. Segala salah silap daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Oh, minta maaf. Tapi dalam hati ni macam mana? Kalau orang beri kemaafan dalam hati tu habis tak? Allah Ta'ala bila dia maaf, dia sayang pula orang yang minta maaf tu. Walaupun orang minta maaf tu banyak salah. Jadi manusia ni kalau kita tengok, dah duduk dalam neraka yang diazab di akhirat nanti teruk sangat. Allah Ta'ala bagi peluang demi peluang untuk jadi baik, untuk bertaubat. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Apa maksud dibuka pintu syurga? Jalan-jalan kebaikan dibuka oleh Allah, dipermudahkan jalan-jalan untuk orang buat baik. Rasa seronok baca Quran bulan Ramadan. Kata rasa puasa pun rasa ada kenikmatan, tarawih pun ada rasa kemanisan. Buat apa sahaja dalam bulan Ramadan ni rasa seronok kerana dia dilipat gandakan oleh pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah lepas Ramadan jadi balik perangai lama. Bulan Ramadan makinlah. Sebab tu dipanggil madrasah Ramadan. Maknanya tempat kita disekolahkan, dilatih, diasuh menjadi baik. Jadi macam mana hadirin sekalian? Ini sebagai muhasabah lah kepada kita pada petang ni. Hadut dikena azab dengan Allah Ta'ala tu memang teruk manusia ni. Peringatan dah banyak kali Allah Ta'ala bagi tahu. Tak sedar-sedar, tak insaf-insaf, berterusan mengekalkan kemaksiatan kepada Allah, dosa kepada Allah Ta'ala, mengekalkan perkara-perkara maksiat. Sedangkan orang yang beriman walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Ta'ala kata mereka tidak kekalkan. Tersalah, tersilap, boleh buat dosa maksiat, boleh buat maksiat, itu adat manusia. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Manusia tidak sempurna. Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah silap sifat manusia. Boleh jadi seseorang buat salah, buat dosa, tapi jangan kekalkan. Jangan kekalkan dosa. Dan di antara syarat Allah Ta'ala nak terima taubat seseorang itu adalah melakukan kesalahan dosa dalam keadaan dia tak tahu benda tu dosa. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diterima bagi seseorang yang melakukan kesalahan dalam keadaan jahil. Ini benda tahu dia ulang lagi. Dia tahu dia ulang lagi benda yang sama. Benda yang dia tahu benda tu berdosa. Manusia dicipta dengan fitrah
iman, yakni kecenderungan beriman, tunduk kepada beribadat kepada Allah. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah mencipta manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadi. Maknanya jadikan manusia itu dalam fitrah, semula jadi fitrah nak kepada kebenaran untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan kepada ciptaan Allah itu. Jangan duk tukar fitrah manusia. Fitrah mengingat, mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jangan tukar fitrah tu. Tapi manusia tukar tu yang jadi sesat. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah untuk menerima Islam seperti bumi yang subur untuk pertanian. Wahyu pula ibarat air hujan yang turun dari langit. Sebaik sahaja ia turun, maka bergeraklah, tumbuhlah tanaman sehingga terlihat tanaman yang indah. Fitrah manusia itu diibaratkan sebagai tanah yang subur untuk bercocok tanam. Wahyu ibarat air hujan yang membasahi, yang menyuburkan bumi. Jadi tanah itu subur, dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang baik. Kerana fitrah itu adalah fitrah yang suci. Jadi menghasilkan iman yang penuh yakin kepada Allah, menghasilkan keteguhan iman, keyakinan yang sepenuhnya tentang keesaan Allah, tentang kebenaran agama Islam. Kalau sekiranya fitrah itu diikuti sampai kita meninggal dunia, jangan diubah. Jadi iman tak jadi apa kuat. Kadang-kadang bukan iman tak jadi kuat, bukan saja jadi lemah, bahkan jadi kufur kerana tak ikut fitrah semula jadi yang telah disediakan oleh Allah. Fitrah ini jelas kelihatan pada anak kecil yang sentiasa bertanya, cuba memahami asal benda dan sebab ianya ada. Bayi-bayi lahir kita pun sendiri pun sama. Setiap sesuatu yang kita tengok kita tanya. Setiap sesuatu yang kita tengok kita tanya, sebab nak tahu. Fitrah manusia ni sentiasa nak tahu. Fitrah yang menyukai kebaikan dan membenci kejahatan, itu daripada kecil lagi. Orang bayi-bayi tak suka benda jahat. Sebab tu kita tengok kalau budak-budak ni, kanak-kanak dia bergaduh, dia tak ada dendam. Sebab hati bersih. Bergaduh kan, bertumbuk, lepas tu dia baik balik. Tapi kalau orang tua macam kita bergaduh, sampai ke mati, kelahi bak tanah, adik-beradik sampai ke mati, bak duit, harta benda sampai ke mati, sebab hati kotor. Jadi beza dengan budak-budak, kanak-kanak yang hati dia bersih. Benda-benda yang tak baik dia tolak, membenci kejahatan. Ini mendorong berfikir menggunakan akal tentang pencipta dirinya dan alam sekelilingnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.